saya ingin membentangkan tentang konsep insan serta cabaran pada masa kini dalam isu ekonomi. Secara keseluruhannya, kerangka dan konsep pembangunan insan yang seimbang sudah cukup unik dan lengkap bagi membangunkan insan. Usaha-usaha untuk melahirkan insan kamil seharusnya bukan sekadar satu konsep dan falsafah, malah harus diteliti dengan sebaik mungkin. Penyimakan dan penilaian terhadap core kurikulum harus dipantau dengan kerap agar dapat menangkis sebarang permasalahan yang wujud dengan segera. Namun, kadangkala kemelut masyarakat agak sukar difahami kerana terdapat idea dan pandangan yang bercanggah antara satu sama lain. Justru, yang masih menjadi isu dan cabaran dalam sistem pendidikan kita ialah bagaimana untuk mengislamisasikan pendidikan agar matlamat sebenar konsep insan seimbang akan tercapai dengan jayanya. Dengan melahirkan insan atau individu yang sihat sahaja tidak cukup bagi sistem pendidikan negara. Ia juga melahirkan insan atau individu yang stabil dari segi emosi. Unsur emosi diselit bagi menjamin perasaan yang sihat dan matang serta memiliki kasih sayang untuk mencintai perpaduan serta keamanan dan perasaan positif yang lain agar dapat menjamin kestabilan individu yang membaja kepada kestabilan negara. Sebagai contohnya, seorang yang mempunyai kesihatan tubuh yang baik tetapi apabila menghadapi cabaran yang memerlukan pengawalan emosi, mereka cepat menjadi panas baran, putus asa atau bunuh diri. Keadaan ini berlaku adalah disebabkan kerana kurangnya penguasaan dalam pengawalan emosi yang stabil. Emosi merupakan faktor penting dalam kehidupan. Bagi pelajar yang mempunyai masalah emosi, guru kaunseling bertanggungjawab untuk memberi nasihat dan panduan supaya konflik emosi dalam diri pelajar dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai contoh, Persatuan Pembimbing Rakan Sebaya yang ditubuhkan di setiap sekolah di mana ahlinya dipilih di kalangan pelajar-pelajar untuk membantu pelajar-pelajar yang mempunyai konflik emosi dalam diri mereka. Mereka ini diberikan pendedahan yang khas untuk membantu rakan-rakan mereka. Mereka juga diberikan pendedahan yang khas untuk membantu rakan-rakan dengan memulai satu buku panduan yang mencadangkan cara-cara menangani masalah emosi harus diterbitkan dan diberi secara bersumma kepada pelajar-pelajar terutamanya pelajar sekolah menengah agar ia dapat dijadikan panduan oleh mereka apabila mempunyai konflik emosi kerana setengah pelajar malu untuk meluahkan perasaan dan emosi mereka. Penjagaan emosi adalah penting kerana masalah emosi bukan sahaja boleh menjejaskan mental, malah juga fizikal. Secara keseluruhannya, kerangka dan konsep pembangunan insan yang seimbang sudah cukup unik dan lengkap bagi membangunkan insan. Usaha-usaha untuk melahirkan insan kamil seharusnya bukan sekadar satu konsep dan falsafah, malah harus diteliti dengan sebaik mungkin. Seimbang daripada aspek jasmani iaitu sihat tubuh dan emosi yang stabil juga tidak cukup untuk melahirkan insan yang seimbang jika tiadanya unsur rohani dalam diri. Pada dasarnya, rohani adalah merujuk kepada pembentukan dan pembinaan watak dan kejatidirian manusia. Sistem pendidikan melahirkan watak dan kejatidirian yang sesuai dengan agama dan adat sosio budaya Malaysia sebagaimana termaktub dalam rukun negara. Unsur rohani ini diselitkan agar setiap individu percaya kepada Tuhan dan sentiasa bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan serta berakhlak mulia dan berpegang teguh kepada amalan-amalan baik. Oleh itu, kerajaan telah memantapkan mata pelajaran agama Islam di sekolah kebangsaan dengan memperkenalkan program Al-Quran, Arab dan Fardhu Ain. Manakala bagi pelajar yang bukan Islam berpendidikan formal sudah cukup, tetapi amali haruslah diutamakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran agar ianya dapat dipraktikkan di luar. Di samping mempunyai emosi yang stabil dan bermoral, juga tidak dapat melahirkan insan yang seimbang tanpa intelek. Intelek bermaksud daya kemampuan berfikir dan memahami serta menganalisis sebagaimana menurut Kementerian Pendidikan Malaysia. Insan yang seimbang dan harmonis dapat mengamalkan ilmu pengetahuan berakhlak mulia, mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan, sihat tubuh badan, hidup bermasyarakat serta cergas. Intelek merupakan unsur yang amat diperlukan dalam membentuk insan yang seimbang.
Pada asasnya, keseimbangan dalam aspek intelek dapat diperkembangkan dalam bidang pendidikan. Bagi rakyat Malaysia, intelek diukur melalui kertas ujian dan setengah dari mereka menganggap bahawa intelek merupakan lembing kejayaan seseorang individu. Perkara ini haruslah dihakis dari persepsi rakyat Malaysia. Aspek intelek seharusnya dijelaskan dengan lebih menyeluruh di dalam pendidikan dengan menyatakan kepada individu bahawa kejayaan intelek bukanlah bermaksud semula di dalam peperiksaan semata-mata. Intelek juga perlu diperhatikan dari sudut kematanan yang merangkumi keupayaan berfikir untuk hidup dan berdikari. Sebagai contohnya, tiada gunanya cemerlang di dalam akademik tetapi tidak mampu untuk berdikari dan berfikir rasional untuk membuat keputusan yang bijak bagi menentukan masa hadapan. Para guru haruslah mengukuhkan keyakinan pelajar dalam setiap subjek yang diajar supaya murid yang lahir akan menjadi masyarakat Malaysia yang dapat membuat keputusan yang bernas dan bijak serta tidak mendatangkan masalah pada masa hadapan. Guru juga boleh memberi peluang kepada pelajar untuk menambahkan keyakinan pelajar dengan memberi mereka peluang untuk bercakap di hayalat ramai. Tuntasnya, insan yang seimbang membawa maksud kepada semua keperluan manusia yang mencukupi, iaitu pertumbuhan akal, perkembangan rohani, emosi dan jasmani secara sihat dan bersepadu. Keadaan ini akan membawa hubungan baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan pencipta. Selain itu, insan yang seimbang memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan, berakhlak mulia, mempunyai fikiran dan jiwa yang sihat, tubuh badan yang sihat dan cergas, serta mampu untuk bekerjasama dengan orang lain dan mempunyai keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Ini bermaksud insan yang seimbang memiliki kefahaman tentang tugas dan tanggungjawab dalam apa jua aspek. Dalam alam pekerjaan, mereka mampu melaksanakan tugas dengan amanah dan baik. Oleh itu, mereka begitu teguh dalam menjalani kehidupan seharian sehinggakan segala masalah dan cabaran mampu dihadapi dan diatasi secara rasional dan profesional. Kesimpulannya, berdasarkan perkara yang telah dibahaskan iaitu insan seimbang, dapat dirumuskan bahawa konsep falsafah pendidikan kebangsaan sudah cukup unik dan lengkap bagi membangunkan insan seimbang. Usaha-usaha untuk melahirkan insan seimbang perlu diteliti dengan sebaik mungkin. Semakan dan penilaian terhadap kurikulum harus dilaksanakan dengan keras supaya dapat mengelakkan sebarang permasalahan yang wujud dengan lebih pantas. Namun, kemelut masyarakat sangat sukar difahami kerana terdapat pelbagai idea dan pandangan yang bercanggah antara satu sama lain. Lantaran itu, ternyatalah bahawa kejayaan sesebuah sekolah dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan adalah bergantung kepada aspek-aspek kepimpinan, budaya sekolah, kurikulum, guru dan juga disiplin para pelajar. Semua aspek ini akan menentukan modal insan yang bakal dihasilkan sama ada memenuhi hasrat falsafah pendidikan kebangsaan ataupun tidak. Kejayaan sekolah dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan juga secara tidak langsung mampu menjanam modal insan yang berkualiti. Oleh itu, peranan sekolah amat penting dalam menyahut cabaran yang terkandung di dalam falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mempunyai keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Peranan sekolah amat penting dalam menyahut cabaran yang terkandung di dalam falsafah pendidikan kebangsaan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan mempunyai keupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.
Walau bagaimanapun, bagi melahirkan modal insan yang seimbang dan harmonis, pencapaian dalam aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani perlulah dititik beratkan dahulu kerana 4 elemen ini merupakan pemangkin sebenar dalam pembangunan modal insan dan juga selaras dengan kehendak negara kita bagi mencapai wawasan 2020. Sekian, terima kasih.